Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan Datuk Jalaluddin alias UMNO bergerak solo atau bersama Kerajaan Perpaduan hadapi PRU16 nanti. Sudah saya baca detail sedikit dekat berita harian ini. BN akan kerjasama dengan PH hadapi PRU16 Ahmad Zahid. Kita mari kita dengar jawapan detail daripada Datuk Jalaluddin alias dia akan kita komen macam biasa. Nak satu soalan kepada YB Jalal tentang hala tuju UMNO pada pilihan raya yang akan datang. Apa pandangan YB? Adakah kita perlu bergerak solo atau teruskan gabungan bersama Kerajaan Perpaduan? Silakan YB. Solo kita akan kalah walaupun orang akan bagi tahu itu adalah satu kenyataan yang tidak wajar untuk saya keluarkan, tetapi kita kena berdiri kepada fakta dan realiti. Kalau kita bergerak solo kita akan kalah. Kita tidak akan dapat mendominasi ataupun menjadi kerajaan. Dan kita perlukan rakan di dalam perjuangan ataupun di dalam komposisi politik. Sejak dulu lagi. Dulu kita ada komponen parti. Kita ada, waktu itu kita ada 14 kalau tak silap saya dalam Barisan Nasional. Akhirnya kita tinggal 3 sekarang, 4 sekarang. Kita ada UMNO, kita ada MHCA, MIC dan juga GPRS. Sabah. Sabah. Dan kita tak boleh bergerak secara solo. Kita perlukan rakan kongsi di dalam apa juga perjuangan kita yang akan ditentukan oleh kepimpinan. Dan hari ini di dalam Kerajaan Perpaduan ini adalah merupakan satu gandingan yang telah kita lihat. Ini adalah satu formula unite government untuk meletakkan UMNO kembali bangkit untuk penggal yang akan datang. Cumanya ini adalah sebagai satu hala tuju di dalam kepentingan parti kita. Yang saya nak sebut ialah UMNO itu perlu perkukuh dan perkuatkan parti kita. Contoh macam UMNO Ceras ni lah. UMNO Ceras ni, mula-mula saya turun tadi, Mahdi, engkau kursi pun tak ada nak bertanding. DUN tak ada, Parlimen pun tak ada. Dalam formula unity government. Tak bertanding pun Ceras. Tapi Ceras antara bahagian pertama, bahagian terawal buat retreat UMNO di Jada Baik ni. Saya pun tak buat. Titi Wangsa ni pun tak payah bantu Jelebu je. Saya bagi tahu Jelebu ada 4 kerusi DUN, 1 kerusi Parlimen di bawah Kerajaan Perpaduan. Kita pun tak buat retreat lagi. Dulu kita ada 4, 1. Sekarang ni bila kita dah buat agihan, kita ada 2 kerusi DUN UMNO dan 1 kerusi Parlimen. Pun kita tak buat pun lagi retreat. Ini yang harus ada pada UMNO. Hala tuju UMNO, perkukuhkan parti kita supaya kita setanding dengan rakan-rakan di dalam komponen parti kita, dalam rakan kongsi kita. Maknanya kita tidak dianggap melukut di tepi gantang, tuan-tuan. Kita dianggap sebagai rakan kongsi, sebagai big brother, sebagai orang yang boleh menguasai perjuangan di dalam komponen parti kita. Jangan salah anggap. Nanti diorang kata kita nak menepikan rakan kongsi yang lain. Tidak. Tetapi kita nak memperkukuhkan parti kita sendiri. Sekarang tak semestinya Ceras tak ada kursi nak bertanding. Mana lagi? Bukit Bintang tak ada kursi nak bertanding. Mana lagi? Seputih tak ada kursi nak bertanding. Habis UMNO nak buat apa? Tak semestinya UMNO tidak ada peranan. UMNO boleh memainkan peranan sebagai jarak jauh umpamanya dalam media sosial. UMNO boleh memainkan peranan sebagai jenderal fizikal apabila keadaan dan juga suasana memerlukan. Kalau saya menjadi penentu kepada kekuatan UMNO dan hala tuju UMNO, saya akan letak UMNO Ceras daripada sekarang, keluarga angkat ataupun twin, kalau kita panggil dulu, kalau dalam bandar kembar. Sekarang kita boleh buat bahagian kembar. Jelebu dengan Ceras sebagai bahagian kembar. Antara saya dengan Mahdi boleh rangka sekarang ini, gerak kerja awal bagaimana kita nak pastikan 4 kerusi DUN dan 1 kerusi Parlimen di Jelebu mesti menang. Sekarang. Media yang ada dalam Ceras ni sekarang ni yang semua hebat-hebat, lebih cerdik dan lebih pandai daripada media yang ada di Jelebu, kerana Ceras duduk di Kuala Lumpur, Jelebu duduk di luar bandar umpamanya. Kena gunakan kelebihan dan juga keistimewaan dan kekuatan media yang ada di Ceras untuk memperkukuhkan perjuangan dan kerusi yang ada di Jelebu sekarang. Sekurang-kurangnya Ceras sudah pun menyelamatkan 1 parlimen tumpuan. Kita ada beberapa parlimen tumpuan, itu untuk Mak Maslan tahu.
Dan apabila mana-mana kerusi bahagian yang tidak ditandingi oleh UMNO, boleh mengambil beberapa bahagian Parlimen Tumpuan sebagai bahagian angkat untuk pastikan kita masuk dalam PIU 16 nanti untuk kita pastikan kemenangan bergaya kepada kekuatan UMNO, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sri Jalal. Satu formula yang sangat baik saya kira. Mungkin Datuk Ketua Bahagian dan Barisan Kepimpinan Ceras sudah boleh mula memikirkan strategi-strategi untuk jajaran seterusnya bersama dengan bahagian-bahagian yang kita lihat mampu membawa kemenangan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya teruskan soalan kepada Datuk Rafi. Kita nak buka kepada semua ke? Okey, kepada Datuk Rafi dulu. Sekali lagi soalan tentang Sabah. Sabah Datuk ya. Kita panggil wakil dari Sabah, dari Negeri Sembilan dan ahli majlis supaya kita dapat banyak informasi. Daripada Sabah, apakah gabungan parti terbaik untuk jajaran Sabah untuk memastikan BN terus dominan di Sabah? Dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih. Ini soalan panas yang saya rasa saya pun susah mau bagi jawapan, sensitif. Cuma saya bagi gambaran karena Tok Mat di sebelah saya ni, dia pun boleh bantu. Pertama, hari ini majoriti parti lokal di Sabah mau jadi seperti Sarawak. Sama ada di peringkat GRS kah, gabungan GRS, gabungan warisan, mereka mau seperti GPS di Sarawak. Dan mereka melihat kita ini parti pendatang. UMNO, Pakatan Harapan ini dia panggil parti Melaya. Sedangkan realitinya kita ini parti kebangsaan yang dijemput oleh orang Sabah, pemimpin-pemimpin Sabah pada tahun 1990. Dan siapa pernah tengok sejarah negeri Sabah? Sabah ini pertamanya diperintah oleh Parti USNO. Selepas itu berjaya. Dan pada tahun 1985 ketika mereka bertanding, PBS menang, USNO pun kalah, Berjaya pun kalah. Dan kedua-dua pemimpin Parti USNO dan Berjaya datang ke Kuala Lumpur, jemput UMNO datang ke Sabah. Dan hari ini walaupun kononnya kita ni dipanggil Parti Melaya, pemimpin-pemimpin UMNO Sabah semuanya orang Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bagi tahu apapun mereka kata tentang UMNO dan Barisan Nasional, saya sebahagian daripada Sabah, orang Bumi Putra Islam masih meletakkan UMNO menjadi pilihan utama mereka pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Cuma UMNO ataupun Barisan Nasional tidak boleh memenangi pilihan raya negeri ini kalau go solo. Seperti kita juga berlaku di Semenanjung sekarang ini. UMNO dan BN perlu ada gabungan baru boleh menang di negeri Sabah. Cuma alhamdulillah, saya tahulah, saya tidak boleh huraikan secara detail, tapi kami semua mengetahui mana-mana gabungan di negeri Sabah tidak boleh memenangi pilihan raya negeri tanpa bersama UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini kita tahulah, kita kena sideline UMNO seperti pembangkang, walaupun kita sebahagian daripada kerajaan, itu sedang berlaku, tetapi saya tidak mau sentuh perkara itu. Tetapi yang ke hadapan ini, mana pilihan terbaik, saya serahkan pada pucuk pimpinan Datuk Seri Zahid dan yang berhormat PMX pilih. Tetapi yang penting, gabungan UMNO BN dengan Pakatan Harapan itu menjadi keutamaan kita di Sabah, karena kita sudah bersama di Putrajaya. Tentang gabungan selepas itu,
mana-mana pun insya-Allah, manapun UMNO dan BN pergi, kita akan menang di negeri Sabah. Cuma A atau B saya serahkan pada pucuk pimpinan. Kita saya baca detail lagi dekat berita harian ini. BN akan terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi pilihan raya ke-16, kata pengurusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun beliau berkata BNPH akan masing-masing bertanding menggunakan lambang feri pada pilihan raya itu nanti. InsyaAllah PRU akan datang kita menggunakan lambang BN ini, bukan berarti kita lari daripada kesepakatan kerajaan perpaduan. Kita mencoba menjawab kerajaan. Apa dah dapat Ibrahim. Assalamualaikum.